Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi hadir pada pagi ini untuk mendengar forum yang bakal dibincangkan. Tajuk isu pada pagi ini ialah kepentingan bahasa kebangsaan dalam Akta Pendidikan Kebangsaan. Jadi, apakah sebenarnya pemartabatan bahasa Melayu yang tergambar dalam kotak pemikiran kita? Apa pula kepentingannya sehingga kita perlu memartabatkan bahasa Melayu ini? Akhir sekali, benarkah arus kemodenan yang dikatakan sebagai punca hilangnya perhargaan generasi sekarang, terutamanya generasi muda, terhadap bahasa Indonesia ini? Bagi membincangkan persoalan-persoalan yang dikemukakan, saya menjemput 3 orang panel jemputan kita. Di sebelah kanan saya, Cik Fizatul Aisyah binti Zaki, selaku panel pertama. Di sebelah kiri saya pula, Cik Siti Nuraini binti Muhammad, selaku panel kedua kita pada hari ini. Dan di hujung sana ialah Cik Nur Farisha binti Madani sebagai panel ketiga kita pada hari ini. Jadi, pertama sekali, saya berusaha hati menjemput panel pertama kita untuk menceritakan secara umum kepentingan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu dalam Akta Pendidikan Kebangsaan. Sebab kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, dipersilakan panel pertama kita. Bahasa Melayu merupakan satu bahasa yang digunakan di Malaysia sebagai bahasa rasmi dalam pelbagai bentuk komunikasi di Malaysia. Terdapat pelbagai teori mengenai asal-usul bahasa Melayu. Antaranya ialah bahasa Melayu berasal daripada Yunan dan Nusantara. Menurut Asma Haji Omar, bahawa pemindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekaligus dan juga tidak melalui satu laluan. Ada yang melalui daratan, iaitu Semenanjung, melalui lautan Hindi, dan ada pula yang melalui lautan Cina. Namun, beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu perbezaan yang berlaku, kemudian adalah kerana faktor komunikasi. Berdasarkan penjelasan teori yang telah dikaji, bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa limpah pelancar, di mana terdapat pelbagai bahasa asing yang telah diambil daripada hubungan di antara pedagang atau migrasi daripada negara luar. Bahasa Melayu ini telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa penghantar ini sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi diwakilkan dalam Perlembagaan Persekutuan, sementara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi khusus diwakilkan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Dan sebagai bahasa penghantar ini pula diwakilkan dalam Akta Pendidikan 1961 dan kemudian dalam Akta Pendidikan 1996. Bahasa Melayu yang digunakan di negara ini perlu diperkukuhkan kedudukannya dari segi penggunaan di dalam negara maupun di luar negara. Okey, terima kasih Cik Aizatul. Berdasarkan ringkasan tersebut, kita dapat perhatikan betapa yang bahasa Melayu pada suatu ketika dahulu. Kemudian saya mempersilakan panel kedua kita, Cik Siti Nuraini, untuk menceritakan situasi bahasa Melayu di sekolah. Adakah pelajar mengaplikasikan dengan baik penggunaan aplikasi bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan kita pada hari ini? Terima kasih kepada Encik Mereka. Sebagai guru bahasa Melayu, saya berhadapan dengan berbagai cabaran untuk mendidik agar menggunakan bahasa Melayu dengan betul dalam komunikasi seharian. Apa tidaknya ketika guru bahasa Melayu berbuat demikian, terdapat setengah guru mata pelajaran yang tidak memperhatikan langsung tentang aspek kebahasaan. Bagi mereka, soal binaan ayat penggunaan imbuhan dan ejaan yang betul tidak penting asalkan perkara yang disampaikan itu difahami pelajar. Apabila keputusan berperiksaan diumumkan, memang terdapat segelintir pelajar yang memperolehkan keputusan cemerlang dalam DM bagi peperiksaan bertulis. Tetapi pelajar yang berkenaan amat lemah apabila berkomunikasi secara lisan, penggunaan dialek yang bertulisan termasuk sekolahan jelas antara faktornya. Di sekolah memang terdapat segelintir guru yang cenderung menggunakan dialek ketika mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dan juga semasa menyampaikan ucapan dalam himpunan pagi di sekolah. Kecelaruan semakin ketara apabila ahli-ahli ini terpampang pelbagai slogan atau nama program yang tertulis dalam dialek tertentu dengan pelbagai kesalahan bahasa dan ejaan. Lebih aneh lagi, perkara ini turut dilakukan oleh unit-unit tertentu dalam organisasi pendidikan. Selain menempatkan ketidakfahaman
pihak yang berkenaan terhadap konteks penggunaan bahasa rasmi. Tindakan tersebut seolah-olah menggalakkan penggunaan dialek dalam kalangan pelajar. Mampukah pelajar menggunakan bahasa Melayu dengan betul sekiranya mereka berada dalam persekitaran penggunaan dialek yang berterusan? Penggunaan bahasa rojak sama ada oleh media cetak atau media elektronik perlu mempengaruhi penguasaan bahasa Melayu pelajar dan masyarakat. Kini kebanyakan pelajar gemar sekali meniru individu tertentu yang berangkat berasa hebat apabila berbicara dan menggunakan bahasa Melayu bercampur aduk dengan bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa serangan oleh rakan-rakan dan amalan menggunakan bahasa SMS pula tidak kurang pentingnya dalam mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu pelajar di sekolah, termasuk ketika menjawab soalan peperiksaan. Perkara ini meneruskan satu lagi cabaran kepada guru bahasa Melayu dan usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu di insulus yang mulia itu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Siti Nuraini. Sebagai salah seorang karyawan yang pernah belajar di luar negara kan, adakah Cik Nuraini menggunakan bahasa Indra kita ketika dokumentasi dengan rakan-rakan? Begitu jelas penerangan yang diberikan oleh Cik Siti Nuraini. Jadi pemanfaatan bahasa Melayu jika kita dihalusi sebab bahasa Melayu ini merupakan elemen penting untuk membina jati diri dan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih nanti dalam jiwa generasi muda sekarang. Maka kita dengar pula pandangan Cik Farisha selaku panel ketiga kita pada hari ini tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu. Jadi dipersilakan Cik Farisha. Terima kasih Cik Moderator. Kepentingan memartabatkan bahasa Melayu antaranya dapat dilihat selama hampir setengah abad negara menikmati kemerdekaan bahasa Melayu telah menjadi salah satu asas pembinaan negara yang penting melalui 3 fungsi, iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan juga bahasa ilmu. Sebagai bahasa ilmu, bahasa Melayu telah memungkinkan berlangsungnya pendemokrasian pendidikan apabila sejumlah besar generasi muda mendapat peluang belajar dalam bahasa kebangsaan tanpa kehilangan faktor taraf sosioekonomi dan pengasingan etnik serta halangan bahasa penghantar ilmu yang dahulunya didominasi oleh bahasa Inggeris. Memandangkan bahasa Melayu dikuasai dan digunakan oleh majoriti rakyat Malaysia dan pada waktu yang sama ia juga merupakan bahasa kebangsaan, maka amat wajar bahasa ini dijadikan bahasa pengantar kepada mata pelajaran di sekolah. Ini bukan sahaja kerana untuk lebih mudah memahami pelajaran, tetapi pada waktu yang sama ia juga untuk tujuan perpaduan kaum. Tambahan pula, guru-guru yang sedia ada pada hari ini sudah terlatih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi tujuan mengajar. Kerana sistem pendidikan yang telah mereka lalui sekian lama dan juga kerana penguasaan mereka yang baik, disebabkan oleh majoriti dari mereka adalah daripada kalangan rakyat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi. Buku-buku di dalam mata pelajaran sains dan matematik juga semuanya sudah ada dalam bahasa Melayu semenjak darjah 1 hinggalah ke tingkatan 5. Bukan sedikit usaha yang telah dilakukan untuk menghasilkan buku-buku ini. Kesimpulannya, kita mempunyai alasan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di dalam pelajaran matematik dan sains di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Farisha. Beginilah pandangan-pandangan tajam daripada ahli-ahli panel kita pada hari ini. Jadi saudara penonton, memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa bahasa Melayu amat penting untuk dipelajari. Oleh itu, pelbagai usaha yang dilaksanakan bagi memastikan bahasa Melayu ini supaya terus mendominasikan kehidupan masyarakat. Jadi semangat cinta akan negara sewajarnya berkobar-kobar dalam jiwa setiap generasi apabila melihat usaha-usaha negara menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa lingua utama. Oleh itu, mulai hari ini sama-sama kita menghargai bahasa Melayu. Hanya bahasa yang kekal jati diri ialah bahasa yang dihormati. Jadi sekian itu sahaja forum daripada kami hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.